Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar semua, ya, alhamdulillah kita dapat bersama lagi dalam episod yang kelima, slot mingguan Follow Me Dr. Har di TV Ikram dengan kerjasama Akademi Dr. Har. Alhamdulillah kita dah masuk bulan yang kedua, ya, dan sebagaimana yang dijanjikan pada setiap bulan itu ada temanya. Jadi tema bulan lepas adalah kepengikutan atau followership, ya. Dr. Har rasa ada 4 episod yang telah dapat membincangkan secara menyeluruh, ya, dalam konteks kepengikutan. Ada yang tanya kenapa buat kepengikutan dulu, ya, sebab mungkin kalau kita perasan sebenarnya kita ni lagi ramai pengikut daripada pemimpin, ya. Oleh sebab tu namun pemerhatian kita ataupun selalunya kita punya keutamaan selalu diberikan kepada kepimpinan saja, ya. Tapi sebenarnya kepimpinan itu sangatlah penting kerana dia adalah sebahagian daripada kepimpinan, ya. Tak adalah seorang pemimpin yang tiba-tiba jadi pemimpin, dia mesti jadi pengikut dulu, dan seorang pemimpin itu juga sebenarnya dia sedang mengikut, ya, mungkin kelompok yang di atas daripada dia. Jadi itulah dia, ya, kita punya hubungan antara kepengikutan dan kepimpinan, ya. Alhamdulillah Dr. Har amat mengalalukan semua yang meluangkan masa untuk bersama. Mungkin ada yang telah menjadikan slot ni sebagai slot mingguan yang mesti diikuti, ya, daripada 10 hingga 10.30 atau 10.40 begitu. Dan untuk bulan ni kita ada 5 hari Selasa, ya, termasuk hari ni. Kemudian 10 hari bulan, 17, 24, dan kita ada, ya, hari 31 Ogos itu hari yang sangat keramat untuk negara kita, ya, hari kemerdekaan kita. Yang itu juga kita akan bawakan episod yang khas, ya, untuk membincangkan tentang kepimpinan yang berwibawa itu, ya, dan insyaAllah kita akan bawakan tetamu khas, ya, untuk berbincang sekali dengan Dr. Har. Jadi mari kita terus masuklah ke dalam aspek kepimpinan ni, kan. Dr. Har sebenarnya tak ada niat nak berbincang tentang aspek kepimpinan ini yang macam selalulah apa dia kepimpinan, ya, apakah dia teori-teori kepimpinan begitu, tidak. Tapi mungkin nak berkongsi dengan, ya, para pendengar semua satu rujukan yang Dr. Har sebenarnya membaca satu buku sebenarnya, ya. Buku tu adalah A Good Time to Be a Girl, ya. Nanti Dr. Har tengokkan sekejap kat sini, ni, ya. Buku ni yang ditulis oleh Helena Morrissey, ya, A Good Time to Be a Girl. Dan dalam buku ni dia merujuk kepada satu dapatan, ya, yang pada pandangan Dr. Har agak menarik untuk dikongsikan, dan itu yang Dr. Har nak kongsikan sepanjang, ya, bulan ini. Ini adalah melihat kepada aspek kepimpinan itu dengan gender, ya, ataupun ciri-ciri kewanitaan dan kelelakian. Tapi perbincangan ni bukan hanya untuk orang perempuan ataupun untuk orang lelaki ke begitu, dan dia tidak juga bermaksud untuk, ya, menyalahkan satu gender, ya, ataupun mengangkat satu gender lagi, tetapi mungkin, ya, memberikan apakah sebenarnya yang didapati di dalam kajian-kajian ini. Dan macam biasalah kajian itu ada kekuatan, ada kelemahannya. Jadi Dr. Har nak bawakan di sini, ya, satu rujukan di Athena Doctrine. Dan ini sebenarnya ditulis oleh John Gezemer dan juga Michael De Antonio, ya. Mereka ni adalah datang daripada satu kelompok organisasi penyelidikan, ya, The Harris Poll. Dan dia katakan di sini, how women and men who think like them will rule the future. Jadi tu macam wow, ini satu aspek yang agak menarik, ya, dan tak semestinya, ya, Dr. Har kata kita perlu bersetuju dengan semuanya, tapi itulah apa yang nak dibawa di dalam Follow Me Dr. Har ni. Kita tidaklah, ya, di sinilah tempatnya kita mungkin boleh, ya, meneroka, ya, perkara-perkara yang baru, ya, dan mungkin untuk itu kita perlu juga mempersembahkan fokus yang agak segar bugar, ya, yang belum lagi mungkin kita terokai. Macamlah juga kepengikutan bulan lepas, ya. Untuk itu Dr. Har nak berkongsi sikit, ya, ada slide sikit, ya, kemudian kita akan bincangkan dan kita ada episod yang ke 6, 7, ya, dan 8, ya, dan kemudian kita ada 5 episod pada bulan ni untuk bincangkan tentang perkara ni. Jadi Dr. Har mungkin nak rujuk kepada slide Dr. Har yang pertama ni.
technical mungkin baik. Okay. So kalau kita lihat ya, ini sekadar untuk memberikan gambaran ya, buku itu adalah The Athena Doctrine and Feminine Traits of Leadership ya tu, dan author dia adalah John Gezema ni. Sebelum tu siapa dia Athena kan, kita selalu dengar pasal sebuah kota bernama Athens ya, tapi sebenarnya Athena ni adalah seorang dewi ya di dalam mitologi Greek, dan salah seorang daripada 12 Olympians itu, termasuk Zeus ya, yang kita pernah tahulah kalau cerita-cerita Greek ni kan dia ada tuhan dia tu, dan dia sebenarnya adalah goddess of wisdom ya, dia adalah dewi kebijaksanaan ya, dan bukan itu saja, juga keberanian, dan yang menarik ni craft, maksud dia pandai tangan ya, yang boleh buat tentang ukiran ataupun ya tentang tenunan ya, dan pottery lah ya, dengan ilmu membuat alat-alat memasak dan seterusnya, pottery ni periuk belanga gitu ya. Jadi dia adalah dikatakan dewi yang berkaitan dengan kemahiran ini. Dan dia juga merupakan ya antara dewi yang yang famous ataupun yang masyhur menjaga kota Athens tu. Yang kita biasa dengar tentang kota Athens dalam sejarah Greek. Dan Athena sebenarnya juga membantu banyak hero-hero Greek yang lain ya, macam Hercules ya, ataupun Odysseus ya, dalam dia punya adventure kan. Kita tahu Hercules dan Odysseus ni dia banyak ya mengembara dan seterusnya, dan Athena memang disebutkan sebagai ya dewi yang mengikuti ataupun ya yang bersama dengan perjalanan hero-hero Greek ni. Jadi itu sebenarnya ya, untuk melihat kepada Athena ini lebih kepada ciri kepimpinan wanita begitu ya, yang mempunyai ciri-ciri kewanitaan. Jadi ini author pada buku tersebut ya, John Gezema dan juga Michael D. Antonio, dan mereka ni mengetuai The Harris Poll ya. So dia mengadakan satu kajian kepada di 13 buah negara ya, untuk Asia Tenggara ni adalah Indonesia ya yang mewakilinya. Juga di India ya, di China, yang itu kalau ada kajian di India dan di China itu memang satu kajian yang melibatkan ramai ya manusia ya, dan 64,000 ya responden untuk kajian ini, dan dia telah pergi ke negara bandar-bandar di dunia ni sampai ya semualah untuk mendapatkan bahan ataupun data dari kajian ini. Dan didapati apabila dilihat pada kepimpinan ya, dia bertanyakan soalan-soalan yang amat asas. Ini antaranya ya, statement ini, there is too much power in the hands of large institution and corporation. Ya, memang ya ditanya tentang tahap persetujuan ya responden yang 64,000 tu tentang statement ini. Banyak sangat kuasa yang memusat ya, yang berpusat kepada institusi yang besar-besar dan juga ya tentu syarikat-syarikat ya, korporat. Dan 86% daripada penduduk dunia ni lah sebenarnya bersetuju ya. Apabila ditanyakan tentang negara mereka pula ya, dia katakan my country cares about its citizen more than it used to. Maknanya dibandingkan dengan masa yang dulu, ya mengatakan negara saya cares about ya, ini mengenai perasaan rakyat, sama ada negaranya itu ambil berat atau tidak tentang diri mereka ya sebagai rakyat. Didapati di situ ada tendensi untuk tidak bersetuju ya, 76% tidak bersetuju dengan kenyataan ini. Maksud dia apa? Ramai di antara rakyat merasakan negaranya tidak ambil berat pun tentang diri mereka ya. The world is becoming more fair bila statement kata negara dunia ini menjadi semakin adil, 74% tidak bersetuju. Maknanya ya pandangannya adalah okey, negara dunia ini semakin tidak adil sebenarnya. Itu terlalu banyak ketidakadilannya, senggang dan juga jarak kecerunan itu di antara yang kaya miskin ataupun yang yang berkuasa dengan yang tidak berkuasa dan seterusnya. Dan bila ditanya secara individu dan ini diletak pada negara-negara yang mana kajian itu diadakan, I'm dissatisfied with the conduct of men in my country. Ini mungkin agak bias sikit, tapi dia meletakkan bahawa pernyataan saya tidak bersetuju atau kurang berpuas hati. Saya tidak berpuas hati dengan cara orang lelaki di dalam memimpin atau cara tingkah laku orang lelaki dalam negara saya tu.
Jadi daripada dewasa yang ditanyakan secara purata, average dunia 57% daripada responden tidak bersetuju dengan kenyataan ini. Mereka tidak, maknanya bersetuju bahawa mereka tidak berpuas hati. Dan bila dilihat, yang menarik itu 54% itu adalah lelaki. Kalau dilihat kepada lelaki dan wanita, didapati lelaki sendiri pun tak bersetuju dengan, tak berpuas hatilah dengan tingkah laku lelaki di dalam negara masing-masing. Dan kalau kita tengokkan millennial, ini adalah generasi Y yang lahir selepas tahun 80 hingga tahun 96 gitu kebanyakan mereka juga sama dengan global average tu 57% majority mengatakan mereka tidak berpuas hati. The world will be a better place if men thought more like women. Ini satu lagi, siapa yang biasa melihat kajian memang rasa ni bias kajian ni. Saya nyatakan tadi kajian ni mungkin ada banyak dia punya kelemahan terutamanya dalam cari melihat sentimen begini kan, ditanyakan begitu dan setuju atau tidak setuju dengan Likert scale tersebut tapi bila statement ini membandingkan antara lelaki berfikiran sebagaimana wanita sekadar sebagai sentimen ataupun persepsi saja 66% secara purata mengatakan bahawa mereka mungkin setuju mengatakan bahawa dunia ini mungkin jadi tempat yang lebih baik sekiranya wanita atau lelaki itu berfikir lebih seperti wanita dan yang menarik dalam kajian ni 63% daripada lelaki yang ditanya pun setuju dan bila kita lihat millennial ataupun mereka yang generasi Y pun hampir sama dengan the global average dan itu juga trend yang kita boleh lihatlah trend-trend pada negara-negara tertentu ini dan dia mungkin juga menggambarkan budaya dan juga persepsi yang ada di dalam sesuatu lokaliti tu. Apakah dia sebenarnya yang kita katakan ciri kewanitaan dan kelelakian di dalam kepimpinan? Jadi ini juga didapati daripada kajian 64,000 orang ni bila disuruh memilih daripada ciri-ciri kepimpinan mana yang dirasakan lebih bersifat kelelakian dan bersifat keperempuanan. So ini sebenarnya adalah mengikut mereka lah, kita tak tahu macam kenapa mereka memikir begini, tetapi ini yang didapati bahawa kalau masculine trait ni ataupun ciri kelelakian adalah lebih self-reliant maknanya dia lebih kata banyak bergantung pada diri sendiri, sangat fokus distinctive dia mungkin nampaklah jelas resilient daya tahan yang tinggi, agresif maknanya mungkin di situ ada ciri yang menunjukkan mereka lebih menggunakan kita katakan kekerasan lah berani daring cukup samalah juga dengan berani tu maknanya sukalah kepada perkara yang mencabar dan yang kiranya dia mencabar dan juga kalau dicabar kompetitif banyak berlawan mudah suka kepada pertandingan, gutsy ini sama juga berani, stubborn, degil, assertive yang ini kiranya dia tidak pasif lah, lawan kepada pasif itu adalah assertif dan driven maknanya dia memang ada dia punya ciri-ciri yang nak dah nampak dah fokusnya tu direct, tak berselindung-selindung dan career oriented maknanya dia memang nampak jelas mengutamakan atau berpaksikan kepada kerjayanya. Mari kita tengok feminine trait pula. Ini daripada kajian itu Saya bukan nak mempersoalkan dalam konteks saintifik ke tak saintifiknya pandangan ini, tetapi ini bila ditanyakan gitu, apakah antara ciri-ciri ni yang anda rasa lebih feminin atau keperempuanan atau kewanitaan? Maka yang pertama tentang ciri kepimpinan yang baik hati, supportive, banyak mendukung dan menyokong, memberi, pandai baik dalam konteks mendengar itu lebih baik sebagai seorang pendengar itu, emotional maknanya dia ada connection dengan emosinya, generous, maknanya sangat dermawan, team player, dan mereka sebenarnya bermain menjadi salah seorang daripada pasukan tersebut, honest. Minta maaf saya tak tahu kenapa ejaan jadi terjauh gitu honest ataupun lebih kepada
candor, dia frank, dia berterus terang, telus ya. Dan imaginative, ya, banyak imaginasi, humble ya, merendah diri, curious, sangat nak tahu ya, loyal, setia, conscientious ya. Conscientious ni lebih kepada ya, dia banyak memikirkan tentang ya, apa yang sepatutnya berlaku begitu ya, sangat conscious lah orang kata ya. So dia sangat conscientious dan kooperatif ya, suka untuk bekerjasama. Jadi ini antara di dalam kajian itu lihat ada tendensi ataupun ya, ciri-ciri antara kepimpinan yang mempunyai ciri-ciri kelelakian dan kewanitaan ya. Saya teruskan sikit lagi. Bila dilihat kepada GDP ya, yang menunjukkan tentang tahap ekonomi lah ya secara umum bagi negara tersebut ya, dan kita tahu bila sebuah negara itu ada higher per capita GDP dia, selalunya negara itu jauh lebih baik, lebih maju, dan didapati bahawa ya ada dilihat di mana lebih banyak cara berfikir itu dan tingkah laku kewanitaan di dalam negara tersebut itu, didapati negaranya juga mempunyai GDP yang lebih tinggi ya daripada mungkin yang tidak menunjukkan tahap pemikiran berbentuk feminin dan tingkah laku itu ya di dalam ni, maksudnya baik dia lelaki atau wanita, sebab ada wanita yang mungkin tidak pula mempunyai cara berfikir dan tingkah laku kewanitaan ya, dan sebaliknya juga ya. Dan satu lagi bila dilihat kepada QOL ya, maknanya quality of life, bila negara yang dikatakan mempunyai cara berfikir dan tingkah laku yang mirip kepada kewanitaan ya, macam yang kita tunjukkan tadi tu, didapati tentu sekali ya quality of life itu jauh lebih baik. Jadi kita lihat negara-negara seperti India, China dan Indonesia tu lebih kepada masculine punya ya thinking and behaviour, dan kalau kita tengok negara-negara yang lebih feminin ini ya, walaupun kita lihat juga di situ ada Brazil, ada Mexico, itu lebih kepada yang hampir ke tengah-tengah lah. Tapi kalau misalnya negara ya yang mungkin cara kepimpinan itu lebih mirip kepada yang tadi ya, feminin, itu kita dapati quality of life lebih baik. Jadi dalam Athena Doctrine itu dilihat bahawa manager atau pemimpin yang mempunyai doktrin ini mempunyai sifat-sifat yang ada 10 ini. Pertama, dia seimbang ya, dia vulnerable, maknanya dia memang tidaklah sentiasa merasa dirinya betul ya, dia fleksibel ya, dia mempunyai keanjalan ya, dia lebih terbuka dan lebih boleh dipercayai ya, dan dia mempunyai hubungan kemanusiaan ya, connectedness yang lebih tinggi, orangnya merendah diri, candor ni maknanya dia open ya, dia terbuka, jujur dan telus, patient, sabar dan empathy ya, yang mana saya rasa itu antara salah satu ciri yang akan kita banyak sebutkan di dalam episod kepimpinan ya di dalam Follow Me Dr. Har ni. Okay. Itu kita boleh kembali kepada perbincangan kita ya. Okay. Jadi kalau kita lihat di situ ya, jelas bahawa apa yang dinyatakan di dalam kajian ini membuatkan kita mesti memikirkan ya tentang sudah sampai masanya dunia ya, masyarakat kita memberikan perhatian untuk memikirkan tentang kepimpinan itu. Ciri-cirinya bukan lagi ciri-ciri yang biasa, maknanya ciri-ciri yang selalu kita anggap itulah dia ciri-ciri kepimpinan yang perlu ada ya sebelum seorang itu boleh diangkat sebagai pemimpin di dalam masyarakat. Kebanyakan ciri-ciri tersebut ya yang kita katakan merupakan ciri-ciri ideal ataupun yang semestinya ada kepada setiap pemimpin ya, baik dia lelaki atau perempuan itu, kalau kita bandingkan daripada perbincangan kita ataupun situasi kita yang dahulu, dia banyak menggambarkan dari sudut sifat atau ciri-ciri kepimpinan yang mempunyai sifat kelelakian. Ya tadilah ya, resilient, ya, berani, ya, tegas, macam tu ya. Bukan nak katakan bahawa kita tak perlukan ciri-ciri ni. Kita sangat perlukan ciri-ciri ni, cuma kita perlu ada ciri-ciri yang lain juga untuk mengimbangi yang itu. Maknanya kita lihat dari sudut konteks ciptaan Allah SWT di atas muka bumi ni pun ya, 50% adalah wanita dan 50% adalah lelaki, dan dengan adanya ya dua gender ini ya, dan juga jantina dari sudut biologi itu, kita kena
mengambil maklum dan mengambil sepenuh pengajaran bahawa penglibatan wanita ataupun satu gender ini mungkin sangat diperlukan untuk sama-sama berkolaborasi, bukannya untuk antagonistik, bukannya untuk kata menidakkan apa yang ciri-ciri daripada satu pihak lagi. Jadi ini bukannya satu pertandingan atau persaingan, ini adalah satu kerjasama, kolaborasi, kita katakan ta'awun ataupun kepimpinan yang lebih kolektif, kepimpinan yang mengambil memberikan tempat dan ruang untuk semua memberikan sumbangan mereka. Bukanlah daripada awal-awal lagi kita sudah mengatakan bahawa satu gender itu tidak layak untuk memimpin kerana sifat-sifatnya begini begitu bagian. Jadi mungkin bila kita katakan ciri-ciri kepimpinan yang dikatakan lebih mirip kepada kewanitaan dan keperempuanan tadi tu, feminine trait sebagaimana di dalam eternal doctrine tu, mungkin kalau kita lihat kita selalu terutamanya macam Dr. Harini kan, sebagai seorang wanita yang mungkin daripada kecil, kalau mungkin saya boleh imbau kembali, saya mula menjadi seorang ketua itu, mungkin dalam mulanya dalam kelas, kemudian dekat sekolah saja, kemudian saya pergi ke sekolah menengah, di situ ada lebih banyak ruang untuk menjadi pemimpin dan mengasah bakat saya. Dan akhirnya saya mungkin melalui orang kata pengalaman-pengalaman ni saya dapat tahu mungkin kalau saya memimpin cara begini, dia mungkin tidak se-efektif kalau saya menggunakan kaedah begini pula. Jadi di situlah bila sampai juga ke peringkat profesional ni, sudah menjadi seorang pakar, saya mengambil saya membuat keputusan untuk terlibat aktif di dalam aktiviti NGO, dan di situ mula memimpin satu aktivisme dan advokasi. Jadi di situ apa yang sering dinyatakan adalah atau dalam seolah-olah tidak ada yang ingin mempersoalkannya adalah wanita mungkin dia punya ruang lingkup kepimpinannya sangat terbatas, sama ada di dalam rumahnya sendiri sahaja, tapi dalam masyarakat ini dia tidak perlu membuat keputusan-keputusan besar, seolah malahan kita sering kali dikatakan wanita tidak boleh menjadi pemimpin sebuah kerajaan, dan sering juga alasan dan dalilnya itu disandarkan kepada dalam konteks ajaran agama kita, ayat seperti surah An-Nisa ayat 34, Ar-Rijal Qawwamun 'ala Nisa itu menjadi ayat yang sangat popular lah untuk membataskan dan menafikan pembabitan wanita itu di dalam ruang lingkup sosial dan memimpin masyarakatnya. Jadi dan ini mungkin sesuatu yang perlu kita lihat semula, kerana khususnya dalam pandemik COVID-19 ini, kita dapati apa yang jelas adalah bagaimana ancaman sedunia ini ditangani secara berbeza oleh negara-negara di dunia ini, negara yang dibatasi dengan sempadan-sempadan geografi, dan kita lihat juga ianya banyak bergantung kepada cara bagaimana negara itu ditadbir dan diselia, dan oleh sebab itu kita tidak dapat lari daripada melihat cara kepimpinan utama di dalam sesebuah negara tu, dan dekat situlah kita lihat mungkin ada yang membuat satu pemerhatian negara-negara yang dipimpin oleh kiranya pemimpin nombor satunya itu adalah wanita, maka kita assume bahawa mereka yang wanita ini mempunyai ciri kepimpinan yang lebih kewanitaan, walaupun saya akan dispute yang tu sebab ramai juga pemimpin wanita yang sampai ke tahap tertinggi ini sebenarnya mereka menjadi pemimpin kerana mereka banyak mempunyai ciri-ciri kepimpinan yang lebih kelelakian, walaupun dia wanita, dan kita lihat juga mungkin kalau pemimpin itu lelaki, tapi dia lebih menggunakan pendekatan kepimpinan yang bercirikan lebih kewanitaan tadi, maka mereka sebenarnya lebih berjaya untuk mengatasi khususnya dalam konteks pandemik ini dengan lebih berkesan,
Antaranya kerana mungkin ya antara sifat kepimpinan bercirikan keperempuanan ini dia atau kewanitaan ini dia memang sangat protektif ya, dia mempunyai satu sifat sangat nak melindungi ya, dan dia tidak mengambil ringan ya cabaran ataupun masalah atau musibah yang berkaitan dengan kesihatan. Begitulah wanita pun sebenarnya kan, kita nak pastikan ahli keluarga kita sihat, sejahtera. Kita kena pastikan ya kalau ada ancaman kita ya pastikan ancaman itu tidak masuk ke dalam rumah kita. Jadi keadaan itu mungkin lebih baik dalam menghadapi ya situasi yang getir, yang lebih berupa musibah yang tidak kita duga dan kita tidak sangkakan ini. Jadi apa yang Dr. Har nak bawa di sini adalah membuka ya minda kita supaya tidak awal-awal lagi sudah menutup bila nampak je seorang itu wanita ataupun ya ciri-ciri kepimpinan yang berasaskan ya rasa kebersamaan ya. Mereka sebenarnya ya mampu untuk lebih mempunyai empati ya. Empati ni lain daripada simpati ya. Empati ni maknanya dia boleh ya merasai ya, boleh duduk di dalam ya situasi tersebut, merasai apa ya perasaan ya orang yang berada dalam keadaan tersebut, tetapi dia mempunyai juga keupayaan untuk keluar daripada situasi itu bagi memikirkan strateginya. Dia tidaklah macam simpati tu lebih duduk di situ ya betul-betul nangis bersama tapi tak tahu nak buat apa juga begitu. Tapi empati ni dia, dan itu sangat penting untuk menjadi pemimpin ya. Kita tidaklah boleh orang kata ya hanya bersedih begitu tapi tak tahu nak buat apa ya. Jadi kalau dalam buku apa yang ditulis oleh Helena Morrissey ni, A Good Time to Be a Girl, dia sebenarnya mencadangkan itulah, maknanya wanita kena mengambil tempat ya di dalam masyarakat sebagai pemimpin kerana masyarakat sangat perlukan ya ciri-ciri kewanitaan itu yang secara ya secara tabi'in ya lebih banyak ya ada di dalam diri seorang pemimpin wanita ya. Kita lihat ya ada 3 yang penting, iaitu empathy, iaitu rasa tadi tu mampu rasa kebersamaan dan disebabkan itu dia menjadi ya terdorong untuk memikirkan cara-cara yang inovatif ya bagi menyelesaikan masalah. Dia mempunyai ya, ciri kewanitaan lagi di dalam kepimpinan itu adalah tingkah laku kolaboratifnya. Maknanya dia tidak suka nak orang kata berlawan ataupun bersaing ya, dia lebih nak collective leadership tadi. Dia mengalu-alukan ya sumbangan semua orang walaupun mungkin dia kurang senang dengan orang itu, tapi dia melihatnya dalam konteks yang lebih penting itu adalah ya dari sudut orang yang dipimpin atau negaranya, maka dia mengenepikan ya masalah ataupun mungkin perasaan-perasaan peribadi ni demi untuk kolaborasi tadi. Dan yang ketiga adalah keupayaannya untuk berhubung secara emosi ya, connect secara emotionally connected dengan orang yang kita nak pimpin ni. Maknanya itu sangat penting kerana inilah merupakan asas kepada satu resepi yang sangat penting di antara pemimpin dan pengikut adalah rasa kepercayaan itu ya. Dia boleh dipercayai, trustworthiness itu sangat penting ya. Maknanya kita sebagai rakyat ni, dia kalau dia percaya kepada pemimpinnya ya, dan dia percaya bahawa pemimpinnya itu akan melakukan yang terbaik untuk diri dia, kita dapati ya tidak sukar untuk mendapatkan kerjasama ya. Namun kalau sampai satu tahap ya di mana kita percaya tapi pemimpin kita tidak menghargai kepercayaan kita, malahan kita nampak dia menodai ya, dan juga dia sebenarnya mengkhianati kepercayaan kita tu, itu satu yang sangat malang dalam konteks hubungan pengikut dan juga pemimpin. Dan dalam aspek ini Dr. Har rasa mungkin di situ kita ya yang paling perlu ya dalam mendapatkan kepercayaan pengikut yang sedang kita pimpin itu adalah untuk menjadikan mereka rasa mereka didengari ya, penderitaan dan juga kesusahan mereka mendapat keutamaan ya pada dalam strategi pemimpin ketika itu. Mereka sebenarnya sangat mengharapkanlah sesuatu ya daripada pemimpin, tapi mereka juga
ya tahu bahawa pemimpin mereka sedang berusaha ya semampu yang terdaya, dan mereka sebenarnya tidaklah hanya nak menyalahkan saja, mereka nak bekerjasama. Itu di situ sebenarnya ya tahap hubungan manusiawi yang sangat penting ya, dan mungkin bukan hanya dengan memberikan ya, menaburkan wang saja, ataupun ya kita buat undang-undang demi undang-undang, tetapi kita sendiri sebagai pemimpin tidak patuh kepada undang-undang tersebut ya, dan ini sebenarnya satu yang kalau kita lihat bila sesebuah negara itu mempunyai tahap kebolehpercayaan yang tinggi, maknanya bukan saja pengikut boleh mempercayai pemimpinnya, tetapi pemimpin juga boleh mempercayai pengikutnya. Dia kena bertimbang balik, dan itulah itu sangat perlu untuk menjadikan satu ya pasukan yang boleh bergerak dengan mantap, berhadapan dengan apa jua masalah yang ada di hadapan yang perlu dihadapi oleh ya, masyarakat dan negara tersebut. Namun dan apabila tahap kebolehpercayaan ini rendah, ya maksudnya di sinilah tidak ada integriti, ya. Mungkin apa saja yang dicadangkan atau dikatakan oleh pemimpin tidak boleh dipercayai oleh rakyat, maka rakyat pun berada dalam situasi yang ya kata dengan izin in a limbo lah ya, dia sendiri macam nak percaya dengan siapa ni. Ya. Jadi di situ berlakulah ya apa saja mungkin sampai satu tahap apa saja yang nak dilakukan oleh negara atau pemimpin ya, masyarakat ketika itu tak akan diterima walaupun ia mungkin sesuatu yang baik, dan berlakulah satu suasana huru-hara ya. Dan sebenarnya krisis yang paling utama adalah krisis kepercayaan. Dan pada pandangan ya dalam konteks ini, negara mungkin ya, dunia ini berada di dalam tahap kekalutan itu ya. Kita sendiri tak tahu siapa yang kita nak percaya ya. Kita mungkin khususnya apabila pemimpin kita sangat tidak meletakkan prioriti yang tinggi atau keutamaan yang tinggi kepada aspek integriti ya, dalam konteks maruah dan harga diri ya. Dan apabila berlakunya pecah amanah ya di kalangan pemimpin kita, rakyat sebenarnya hanya akan ya menggelingkan kepala, dan dia juga ya akan melakukan perkara-perkara yang akhirnya pemimpin juga tak boleh percaya kepada apa yang dipimpin, atau yang pengikut pun tak percaya kepada pemimpin. So macam mana kita nak pastikan ini ya dapat kita atasi? Saya mencadangkan ya dalam episod ini bahawa kita melihat kepada aspek ini. Jadi dalam episod yang seterusnya ya, episod yang ini yang kelima, yang keenam, kita akan melihat mengapa pentingnya ya kita melihat kepada aspek kepimpinan yang jarang kita sebut ini ya, kepimpinan bersyirikan kewanitaan ini, dan saya tidaklah rujukan saya kepada Athena Doctrine hanyalah untuk episod kali ini. Sekali lagi saya rasa tentu sekali ini boleh mencetuskan banyak lagi perdebatan ya, dan juga perbincangan yang hangat ya tentang aspek-aspek kepimpinan seperti begini ini. Dalam episod akan datang saya akan membentangkan mengapa perlu kita berbincang tentang fokus mengenai ciri-ciri kepimpinan ya yang lebih kewanitaan atau kelelakian ini, bukan untuk kita memelaga-lagakan, tidak, tetapi lebih kepada mencari ya di titik temunya itu ya, supaya kita boleh ya sama-sama memberikan sumbangan yang terbaik. Dalam episod depan juga saya nak mengatakan tentang kenapa ya perlu wanita ya dalam konteks ini mula menukar cara dia berfikir, bukan hanya untuk menjadi pengikut saja, tetapi sekarang sudah melihat kepada bagaimana dia perlu memimpin dirinya, memimpin keluarganya, dan juga memimpin masyarakatnya ya. Jadi saya rasa untuk kali ini ya, untuk episod yang kelima ini, episod pertama dengan tema kepimpinan ya bercirikan kewanitaan dan kelelakian ya, ataupun mungkin nak dikatakan gender based leadership ya, ataupun
kepimpinan yang kita asaskan kepada ciri-ciri gender, ya. Dan saya awal-awal lagi nak minta sangat, ya, tuan-tuan dan puan-puan tidak terperangkap dengan selalunya kita akan kat situ jadi gridlock, ya, macam tak, lepas tu tak boleh nak pergi dah. Bila kita kata pasal gender ni, mulalah, ya, kita kata ini agenda daripada barat, ya, ini adalah agenda daripada feminis ataupun yang LGBT begitu. Saya harap, ya, kalau masih ada yang mungkin berfikiran begitu, yang minta maaf, saya kata sangat sempit. Perbincangan, ya, tentang aspek kepimpinan ini mungkin tidak akan dapat dilihat dengan perspektif yang sebenarnya. Maka dengan itu, ya, saya lebih ingin nak menjemput untuk kita berbincang, ya, adakah, ya, inilah sebenarnya titik buta kita. Bila cakap tentang kepimpinan, yang kita gambarkan adalah kepimpinan yang cirinya, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, yang mana kesemuanya itu adalah mungkin lebih mirip kepada dalam konteks trait ataupun ciri-ciri kepimpinan itu lebih ke lelakian. Apa kata dalam episod ini dan akan datang kita lihat, ya, dari sudut ciri-ciri yang lain pula, yang mungkin selama ini diletakkan sebagai ciri-ciri kepimpinan yang satu yang tidak akan menghasilkan kepimpinan yang berwibawa, ya. So boleh tak kita lihat kepada aspek ini, ya, sebelum kita just letakkan dia di satu sudut dan kita tak pergi ke situ, ya, untuk selama-lamanya, ya. Dan yang macam saya katakan tadi, terutamanya kita wanita, ya, yang perlu juga, ya, mengambil tanggungjawab menyediakan diri kita sebagai pemimpin masyarakat, ya, dan turut sama berperanan, ya, secara efektif, ya, untuk memimpin masyarakat kita ini supaya kualiti kehidupan, ya, diri kita, keluarga kita, anak cucu kita, orang lain, ya, di keliling kita menjadi satu kehidupan yang sejahtera dan seimbang. Dan akhirnya di situlah baru, ya, manusia ini boleh mencapai potensinya, dan kita tidak akan mampu untuk, ya, sampai kepada tahap potensi kita yang tertinggi sekiranya kita masih terpaksa berhadapan dengan perkara-perkara asas, ya, yang mana masih tidak dititik beratkan, ya. Maknanya yang miskin itu sentiasa terus miskin, yang kaya itu pula sentiasa terus memanipulasi, ya. Jadi kita rasakan, ya, itu bukan situasi masyarakat dan negara yang boleh dikategorikan sebagai sebuah, ya, masyarakat dan negara yang sejahtera dan seimbang, insyaAllah. Jadi Dr. Har nak menjemput semua untuk bersama dengan Dr. Har untuk bulan ini, ya, mengikuti 4 lagi episod selepas ini, memberi fokus kepada kepimpinan berasaskan ciri-ciri yang dikaitkan dengan gender, iaitu kewanitaan ataupun kelelakian. Dan mudah-mudahan, ya, objektifnya di akhir bulan ini kita mungkin boleh mempunyai maklumat yang cukup untuk membuat keputusan kita sendiri dan akhirnya berusaha secara aktif dan committed untuk menghasilkan sebuah masyarakat yang memberikan tempat dan ruang kepada semua manusia yang ada di atas muka bumi ini, yang bercirikan rahmah, kasih sayang, dan, ya, tanggungjawab serta kebijaksanaan dan integriti. Jadi insyaAllah terima kasih di atas perhatian yang diberikan. Terima kasih di atas komen-komen juga. InsyaAllah kita dan pasukan, ya, di Akademi Dr. Har dan TV Ikram akan memperhalusi komen-komen tersebut dan insyaAllah kita akan, ya, cuba menyentuh tentang concern yang dibawa ataupun yang dikongsikan oleh para pendengar semua dalam episod-episod yang akan datang. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih sekali lagi. Jangan lupa subscribe, ya, kepada TV Ikram, ya, dan juga Akademi Dr. Har untuk dapatan, ya, input-input yang lain juga. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa minggu depan insyaAllah. Bersama membina masyarakat
الرحمن